Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan. Selamat datang diucapkan kepada kesemua tetamu jemputan pada pagi ini yang dimuliakan ke majlis Tazkirah dan Bacaan Yasin Anjuran Puspanita Mada tahun 2021 yang julung-julung kalinya diadakan secara dalam talian bertemakan COVID-19 Hikmah di Sebalik Ujian. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis yang kata kita buat secara dalam talian lah walaupun tak boleh bersemuka. Okay. Dan sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya ingin kongsilah atur cara kita pada pagi ini sedikit. Okay, program kita pada pagi ini akan dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Yang Berusaha Puan Nur Ashikin binti Yusof, pengurusi Puspanita Mada. Saya yakin ramai lagi yang tak pernah bersua muka dengan Puan pengurusi kita. Apa khabar Puan? Selamat datang. Khabar baik. Okay, thank you. Okay, insyaAllah Puan lepas ni kita akan ada lagi banyak program bersama. Okay, InsyaAllah. Okay Puan, okay, selanjutnya majlis kita akan diteruskan dengan sesi tazkirah dan bacaan Yasin yang akan dipimpin oleh saudara Amri Azham dan sedikit peringatan mesra untuk korum dan rakan-rakan semua. Pohon pastikan mikrofon kita dalam keadaan mood senyap kecuali ketika bacaan Yasin berlangsung untuk memastikan kelancaran program lah, dan saya juga minta bantuan lah yang mana kamera boleh on tu kita on lah, kita tengok, rindu nak tengok muka wajah-wajah manis tuan-tuan dan perempuan hari ini. Okay, tanpa saya membuang masa, saya dengan berbesar hati, dengan sukacita ingin menjemput puan pengerusi kita, Puan Nur Ashikin untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dijemput Puan. Okay, terima kasih saudari pengerusi majlis, juga setiausaha Kelab Suri dan anggota Wanita Mada, Puan Siti Normardiana binti Syahrom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan untuk semua. Yang berusaha Puan Sharifah Nur Alia binti Said Mansur, Timbalan Pengurusi Kelab Suri dan anggota Wanita Mada. Yang dihormati penceramah dan khalifah bacaan Yasin kita pada pagi ini iaitu Ustaz Amri Azham bin Mat Rozai. Kemudian yang dihormati juga barisan ahli jawatankuasa Puspanita Mada, wakil-wakil bahagian seterusnya puan-puan ahli Puspanita yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lantaran izin dan rahmatnya jua, maka pada hari penuh bermakna ini di mana saya berkesempatan untuk kali pertamanya bertemu dengan rakan-rakan Puspanita Mada secara dalam talian. Semoga perjumpaan kita di dalam majlis bacaan Yasin dan tazkirah COVID-19 Hikmah di Sebalik Ujian ini akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada urus setia dan ahli jawatankuasa yang bertungkus lumus memastikan program pada hari ini dapat dianjurkan walaupun di dalam kesibukan tugas harian masing-masing. Kepada semua anggota Puspanita sekalian, saya mengharapkan kita semua dapat merapatkan ukhuwah dan silaturahim sesama kita dan terima kasih di atas kelapangan masa untuk hadir ke program pada hari ini. Puan-puan yang dihormati sekalian, berbicara tentang wanita, wanita kini bukan sahaja tertumpu tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu di rumah. Malah seiring dengan pembangunan Malaysia, wanita pada hari ini bertambah cekal dan gigih dalam menguruskan pelbagai bidang urusan. Dalam era pandemik COVID-19 ini ternyata menjadi cabaran terbesar buat negara dan dunia. Namun, bukan bererti kita harus mengalah dan tidak berjuang. Inilah masa untuk kita selaku rakyat Malaysia bersama-sama berganding bahu melaksanakan tanggungjawab kita demi kesejahteraan negara. Selaras dengan matlamat Puspanita Kebangsaan, iaitu untuk menjadikan wanita sebagai seorang yang berdaya saing, berkualiti, berilmu dan bertakwa agar dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat, objektif perhimpunan kita pada hari ini bertujuan untuk mengintegrasikan peranan wanita dalam pembangunan negara khususnya
serta dalam masa yang sama melaksanakan tugas dan memperkemaskan institusi kekeluargaan. Tahniah diucapkan kepada jawatankuasa dan juga ahli-ahli yang begitu bersemangat menjayakan aktiviti dan program anjuran Puspanita. Semoga komitmen dan kerjasama yang baik ini dapat diteruskan pada masa akan datang. InsyaAllah, Puspanita Mada akan mengaturkan lebih banyak aktiviti dalam program yang menarik untuk ahli-ahli semua. Oleh itu, saya menaruh harapan kepada semua yang hadir pada hari ini untuk mengambil peluang untuk sama-sama melibatkan diri dengan program yang akan diatur kelak. Malah cadangan ahli-ahli dalam menjayakan aktiviti dan program Puspanita amat dialu-alukan. Sehubungan dengan itu, saya menyeru kepada semua ahli-ahli agar terus kekal sebagai ahli Puspanita Mada dan bantu untuk mempromosikan kepada staf Mada yang lain untuk mendaftar sebagai ahli Puspanita Mada. Sebagai pengerusi, saya berjanji puan-puan akan mendapat banyak manfaat apabila mendaftar sebagai ahli keluarga kami. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga puan-puan sekalian agar menyeimbangkan penjagaan kesihatan jasad dan kesihatan rohani. Jasad adalah tunggangan, roh adalah penunggang. Sabda Nabi SAW, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah ia. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh yang demikian, adalah sangat dituntut untuk kita menjaga kesihatan rohani kita iaitu hati kita agar ianya suci dan bersih kerana hati yang sihat akan menjadikan jasad kita sihat. Seterusnya kita dapat melaksanakan tugas-tugas seharian kita dengan tenang dan rasa penuh keikhlasan. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Puspanita agar atas sokongan yang ditunjukkan dan tahniah kepada semua, terutamanya kepada ahli-ahli jawatankuasa program yang telah bekerja keras bagi menjayakan program pada hari ini. Semoga usaha kita akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wanita sepakat, negara meningkat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Puan Nur Ashikin atas ucapan yang saya rasa sangat berinspirasi kepada kami semua ahli Puspanita. Kami pun sangat-sangatlah berbesar hati mengalu-alukan yang berusaha pengurusi bersama-sama untuk mengetahui dan juga bersama untuk kami terus menjayakan program-program Puspanita. Yang berbahagia Puan Nur Ashikin binti Yusof selaku pengerusi Puspanita, yang berusaha Puan Sharifah Nur Alia binti Syed Mansur selaku timbalan pengerusi, seterusnya puan-puan ahli-ahli Puspanita Mada yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam satu majlis yang sentiasa majlis ilmu ataupun majlis yang berkaitan dengan ibadah itu malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada kita yang sedang melaksanakan salah satu sunnah iaitu dengan membaca Al-Quran. Terlebih dahulu masih belum terlambat bagi saya untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin kepada puan-puan, ibu-ibu dan kakak-kakak. Meskipun sambutan Aidiladha ini disambut dalam keadaan pandemik COVID-19 yang kini rata-rata tak nampak cara ataupun jalan angka itu menurun, namun di antara jalan penyelesaian kita sebagai manusia yang lemah, yang kerdil adalah untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hajat kita yang akan kita selesaikan di penghujungnya nanti. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita bercakap mengenai ujian dan hikmah ini,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, kata Nabi, Allah sentiasa menguji orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana ujian itu datang silih berganti sehinggalah pada hari dia mati dan menghadap dan bertemu dengan Allah, maka dia bersih dari dosa. Kerana apa? Kerana sabarnya dia suatu ketika dahulu, ketika mana dia masih hidup di atas muka bumi ini. Hadis itu merupakan hadis hasan sahih. Puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, daripada hadis ni kita faham bahawa nama Jakarta manusia tentu akan kena uji. Tak kira siapa dia. Manusia itu diuji dengan iman. Saya ke problem. Manusia itu diuji dengan keikhlasan. Manusia itu diuji dengan keluarga. Pak Amy kata tak dengar. Manusia itu diuji dengan harta dia. Demikianlah manusia itu diuji ke atas diri dia sendiri. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Tidak akan berhenti sekali-kali, silih berganti-ganti ujian dari Allah kepada manusia. Selagi mana kita bernafas, selagi mana kita duduk berjalan atas muka bumi Tak ini, dengar. ujian akan mai kanan, kiri, Dengar elok je ni. depan, belakang, atas dan bawah. Dan ujian yang kita tengah lalui sekarang ni, satu ujian yang Allah pun dah peringat kita dalam Al-Quran. Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami tentu akan uji manusia dengan sedikit ketakutan. Awal mai pandemik ni, kita semua dah kalut dan cempera. Meskipun kita tak ada maklumat apa pun tentang pandemik ni. Selepas hari ke hari, dari satu hari ke satu hari, orang dah mula dimasukkan ke dalam ward. Kemudian disusuli dengan angka kematian yang makin bertambah. Waktu tu Allah uji kita dengan sedikit ketakutan. Kenapa? Kenapa Allah uji dengan sedikit ketakutan? Kerana Allah ingin ingatkan kepada kita bahawa sehebat manapun kita atas muka bumi ini, hampa akan lalui, kita akan lalui ujian-ujian. Sama ada berat ataupun ringan ujian itu, Allah telah pun atur semenjak azali lagi. Wal ju', kami akan uji manusia dengan kelaparan. Puan-puan, waktu pandemik COVID ni, berapa orang yang lapar yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi tugas kita adalah untuk sekiranya perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak berusaha untuk mencari orang yang lapar ni, bagilah mereka sedikit makanan. Tak boleh banyak pun, sikit pun tak apa. Ini di antara ujian. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kami akan uji manusia dengan harta. Wal anfusi. Kami akan uji manusia dengan jiwa yang tak kuat. Berapa ramai daripada adik-beradik kita, daripada rakan-rakan kita, daripada kawan-kawan kita yang telah kehilangan orang yang mereka sayang dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Sebagaimana yang saya beritahu awal tadi, wabak ini memang tak nampak. Bila ada mai, dia tak kira. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang baik dengan kita, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, jiran kita, jiran di pejabat kita, kadang-kadang Allah uji kita dengan kehilangan mereka. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, was-samarat. Kami akan uji manusia dengan buah-buahan yang tidak menjadi. Yang ni saya nak kena tengok baliklah sebab baru ni durian jadi lah. Dan jual banyak pula tepi jalan lah. So tak apa, hak ni mungkin tak sampai lagi. Mungkin hasilnya mungkin ke depan.
Baik, puan-puan yang sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, musibah pandemik COVID-19 ni bukan benda kecil dan main-main. Saya ingatkan sekali lagi, benda ini bukan kecil dan main-main. Kalau puan-puan masih ingat, tahun 2003, dunia dikejutkan dengan wabak SARS yang telah menyerang 27 negara. Kalau puan-puan masih ingat, tahun 2003. Kemudian selepas daripada itu, tahun 2012, manusia dikejutkan sekali lagi dengan wabak MERS-CoV yang menyerang 29 negara. MERS-CoV ini adalah penyakit yang dibawa oleh unta. Siapa yang pergi ke Mekah, tahulah benda ni. Bermula daripada unta aja. Allah uji kita dengan seekor unta aja. Kemudian kita pun jadi unta-unta yang lain lah, diserang penyakit ni. Tapi walau bagaimanapun, unta itu adalah makhluk mukjizat yang tidak diperanakkan, dimuliakan. Namun Allah uji kita dengan penyakit MERS-CoV ini. Bagaimana kita mengharungi penyakit ni ketika tu? Kelang kabut. Puan-puan boleh semak balik dalam Google ataupun dalam YouTube. Dunia ketika tu sangat kelang kabut. Tak habis di situ. Tahun 2019, hujung Disember, Allah bawa mai satu wabak berskala besar. Bukan hak yang mada skala besar, ni hak wabak berskala besar, lagi besar daripada mada. Allah bawa mai apa? COVID-19. Sehingga kemarin jumlah kes aktif di Malaysia adalah 165,840 dengan jumlah keseluruhan telah melebihi 1.027 juta. Allahu Akbar. Perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, benda ni macam saya beritahu lah, bukan satu benda yang main-main lah. Bagi mereka, ada orang yang tengah berseronok ketika pandemik ni mai. Sebenarnya seronok itu tak apa. Tapi kita sebagai manusia, kita kena beringat, Allah takkan turunkan satu wabak, Allah takkan turunkan satu ujian, Allah takkan turunkan sesuatu bala itu tanpa sebab. Mesti ada sebab. Terlalu banyak. Puan-puan sendiri pun boleh mengetahui dah. Baik, saya nak cerita satu kisah Nabi selepas kewafatan Nabi, ketika mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah yang memimpin bumi tanah Arab pada ketika itu. Satu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab telah dijemput oleh Gubernur Syam yang bernama Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an. Siapa Abu Ubaidah al-Jarrah ni? Abu Ubaidah al-Jarrah adalah merupakan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abu Ubaidah al-Jarrah ketika tu masih hidup, tetapi beliau telah dijamin syurga bersama dengan 9 lagi sahabat-sahabat Nabi. Baik, satu hari Abu Ubaidah al-Jarrah telah menghantar satu surat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar pada ketika itu beliau merupakan khalifah. Jawatan khalifah ketika itu adalah seumpama Perdana Menteri. Dan Abu Ubaidah al-Jarrah merupakan Gubernur Syam. Syam ni di mana? Syam ni adalah di Palestin, di Iraq, di Syria dan di Sudan. Abu Ubaidah al-Jarrah ni dihantar ke negeri Syam untuk mentadbir di kawasan situ, di samping untuk nak menyampaikan syiar Islam. Abu Ubaidah al-Jarrah menjemput Sayyidina Umar, khalifah kedua, untuk datang ke bumi Syam untuk membuat lawatan kerja. Dan Sayyidina Umar memenuhi undangan tersebut. Ketika mana Sayyidina Umar bergerak bermusafir ke bumi Syam, Abu Ubaidah al-Jarrah telah pun menunggu baginda Sayyiduna Umar ibn al-Khattab di luar kota Syam. Kenapa Abu Ubaidah tunggu di luar kota Syam? Kenapa Abu Ubaidah tak tunggu dalam kota Syam? Tak tunggu dalam negeri Syam? Ketika Sayyidina Umar
tiba di berdekatan dengan sempadan negeri Syam. Sayyidina Umar melihat Abu Ubaidah sedang menunggu rombongannya tiba. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah memaklumkan kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, wahai Sayyidina Umar, aku ingin maklumkan kepada kamu bahawa negeri Syam ketika ini sedang dilanda wabak ta'un amwas. Ta'un amwas. Apa itu ta'un amwas? Dia adalah satu wabak yang sangat dahsyat ketika itu, yang membunuh beribu-ribu orang. Baik, setelah Sayyidina Umar mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, lalu Sayyidina Umar datang bersama dengan pengikut-pengikut dia, sahabat-sahabat dia yang lain, lalu bertanyakan pandangan sahabat-sahabat dia. Berikan aku pandangan, adakah kita perlu terus meneruskan lawatan masuk ke negeri Syam ini ataupun bagaimana? Lalu sebahagian daripada sahabat-sahabat Sayyidina Umar memaklumkan, wahai khalifah, kita datang dah. Kita ni dah bergerak dah, nak sampai dah, sikit lagi nak masuk dalam negeri Syam. Kalau ikutkan qada dan qadar Allah itu tetap berlaku, maka jomlah kita masuk. Itu pandangan yang pertama daripada sahabat-sahabat, sebahagian sahabat-sahabat. Malah sebahagian sahabat-sahabat yang lain pula beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, rombongan ke negeri Syam ini bukanlah satu kewajipan. Meskipun kita dah tahu di sana ada wabak, maka adalah lebih baik untuk kita berpatah balik semula ke kota Madinah. Lalu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an membuat keputusan untuk rombongan tersebut berpatah balik. Puan-puan, Nabi ada sabda dalam satu hadis, dalam kelompok rombongan tersebut ada seorang sahabat yang dijamin syurga juga yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat kepada Nabi. Ketika itu Nabi telah wafat ya. Abdurrahman bin Auf bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda dalam satu hadis. Qala Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kata, kalau kamu mendengar Nabi pernah bersabda, bagi tahu kepada kami apa yang Nabi sabda. Qala Rasulullah, iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, apa kata Nabi? Iza sami'tum bihi bi ardin. Apabila berlakunya wabak di sesebuah negeri, fala taqdamu alaihi. Janganlah kamu masuk ke dalam negeri tersebut. Wa iza waqa'a bi ardin. Dan apabila berlaku wabak, wa antum biha, dan kamu ketika itu sedang berada di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu. Janganlah kamu lari keluar daripadanya. Sebagai contoh, Puan Mardiana duduk di Alostak. Alostak PKPD. Kalau ikut kaedah Nabi ni, Nabi tak benarkan Mardiana untuk keluar ke Pendang. Hatta mesyuarat, hatta majlis apa sekalipun. Tetapi bagaimana sekiranya kita terdapat urusan kerja yang mustahak, yang untuk yang ni kita menggunakan kaedah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu diutamakan daripada mendapat manfaat. Kita sekarang ni kedah difahamkan kemarin kes semakin melonjak-lonjak, namun kita masih menunggu berita daripada pemimpin-pemimpin kita, tak kira daripada mana-mana pihak, untuk menyatakan ataupun untuk menyampaikan. Pemimpin wajib menyampaikan kepada kita berita-berita terkini. Meskipun KKM telah mengumumkan di dalam TV, ianya adalah secara umum, tetapi di negeri kita
kita wajib dimaklumkan perkara-perkara ni, dan alhamdulillah ada, tetapi dalam media sosial sekiranya pemimpin-pemimpin kita di dalam negeri ini boleh ke hadapan di dalam press conference untuk memaklumkan benda ni, lagi baik. Kerana orang boleh tahu, orang boleh dengar dan orang boleh melihat seorang pemimpin sedang bercakap. Itu yang dianjurkan oleh agama Islam. Puan-puan, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ni ketika mana dia membuat keputusan untuk berpatah balik dan selepas mendengar hadis Nabi yang telah dibacakan oleh Abdul Rahman ibn Auf, Nabi memberitahu kepada manusia dengan sabda dia bahawa ini adalah kaedah kuarantin. Kalau kita bekerja di pejabat dengan arahan daripada pihak atasan pemimpin, maka hadirlah ke pejabat. Tetapi sekiranya tidak ada apa-apa, maka kuarantinkanlah diri. Kita kuarantin ni, kita sebenarnya telah mengamalkan sunnah, ada pahala. Bukannya kuarantin saja-saja, ada pahala. Cumanya kuarantin ni ialah ada kadang-kadang kita boring, kadang-kadang kita teringin nak keluar, ni hak ni risau sikit lah. Jadi adakah kita mengikut apa yang telah diberitahu oleh Nabi ni? Kita tepuk dada, tanya diri kita. Baik puan-puan, ibu-ibu dan kakak-kakak sidang pendengar, sebelum saya akhiri tazkirah ini, saya nak cerita sikit. Apakah hikmah di sebalik pandemik ini? Dalam keadaan getir sekarang, kita tengoklah diri kita semula. Bukan setakat perempuan, malah saya sekalipun. Sebab kita manusia sentiasa berada dalam keadaan yang penuh dosa. Meskipun sama ada dosa itu besar ataupun kecil. Tapi kita sentiasa melaksanakan ibadah untuk bertaubat kepada Allah. Pertama, perempuan, kalau perempuan boleh catat sikit, tolong tengok balik. Adakah kita, suami kita, anak-anak kita menjaga solat? Kenapa? Kerana Allah bagi tahu tadi, Allah uji manusia dengan iman. Kita manusia yang beriman tetapi kita tak solat. Dalam keadaan musibah yang menimpa negara, kita tak solat. Kalau boleh kita perbaiki perkara ni, kita ajak, dah sampai masanya untuk kita mengajak keluarga kita untuk solat berjemaah di dalam rumah. Kalau tak pergi manalah. Kalau pergi ke mana-mana, tak apa, boleh solat seorang-seorang. Kesimpulan dia apa? Kita menjaga solat 5 waktu, dan bonus yang Nabi bagi tahu, kalau boleh lebih afdal kalau kita berjemaah bersama-sama. Ketika kita solat berjemaah ni, Allah akan satukan keluarga. Sangat kuat. Cengkaman solat jemaah ni sangat kuat. Mungkin ada di antara kita yang tak tahu kehebatan solat berjemaah ni. Di samping mendapat pahala 27 kali ganda, sebenarnya dengan solat jemaah ni dia mengeratkan lagi silaturahim. Kita boleh selepas solat, kita boleh mendengar coretan-coretan ataupun masalah-masalah yang akan diceritakan oleh isteri ataupun siapa-siapa sekalipun. Itu adalah kekuatan solat. Solat ini menyatukan manusia. Kiranya tak, maka sebaliknya lah. Baik, yang kedua, dalam keadaan pandemik, di sebalik pandemik ni, hikmahnya adalah setakat pandemik ni bermula, banyak mana dah kita bersedekah. Banyak mana dah kita bersedekah. Kalau perempuan lihat dalam YouTube, sebagai contoh Abid Liu dengan pelbagai lagi orang, bukan setakat artis-artis, malah jabatan agensi juga ataupun sama ada di peringkat sekolah ataupun apa jua, kita memberikan sumbangan. Sumbangan tu sedekah lah. Sumbangan tu sedekah lah. Jadi adakah kita, itu secara agensi, secara entiti, tetapi secara personal, adakah kita mengeluarkan duit kita untuk bersedekah? Bagi yang belum, saya sure dan cadangkan, ambillah sedikit daripada wang gaji yang kita ada. Tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Belilah sekampit beras ataupun sepapan telur ataupun minyak untuk diberikan kepada orang-orang yang sekeliling kita yang
yang susah. Nabi ada ingatkan kepada kita, kalau kita tak ambil tahu pasal jiran kita, sama ada di tengah malam, di tengah lapang, maka kita satu kawasan tu dikira berdosa besar. Kenapa? Kerana dia juga adalah Muslim. Beliau juga adalah mukmin, tapi kita tak mengambil berat tentang jiran kita. Bersedekahlah, perempuan. Ini adalah merupakan saranan bukan daripada saya, tapi saranan daripada baginda Nabi SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam pandemik ini sedang berlaku, apakah kita masih melihat kepada wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan kepada kita? Apa maksud wahyu ini? Wahyu ini adalah Al-Quran. Apakah kita telah meninggalkan Al-Quran ketika mana pandemik ini telah merebak di seluruh dunia ataupun Malaysia? Ketika mana pandemik ini berlaku di Malaysia, adakah kita tak sentuh langsung Quran? Quran duk berabuk atas almari. Adakah begitu? Kalau begitu, maka ubahlah sebaliknya. Bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu, Allah akan protect kita. Allah akan lindung kita daripada segala macam ancaman dan bencana. Bergantung kepada niat, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena kita, sekiranya kita berniat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sekiranya kita baca, kita tak berniat apa, maka sia-sialah. Jadi setiap perbuatan itu kita mulakan dengan niat. Sebelum saya akhiri tazkirah yang boleh dikatakan pendek ni, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, setiap hamba akan kembali kepada Tuhannya setelah ia mati. Setiap hamba akan kembali kepada Tuhannya setelah ia mati. Tetapi hamba yang bijak akan kembali pada Tuhannya ketika dia hidup. Sekian dahulu tazkirah pendek daripada saya, tak boleh nak cakap panjang, nanti jadi ceramah. Minta maaf Dana. Untuk itu kita akan ke slot yang seterusnya. Diharapkan dengan sedikit tazkirah itu membuka ruang kepada kita untuk mengambil sedikit manfaat. Tak boleh banyak, sikit pun tak apalah. Tak boleh langsung pun tak apalah, lain kali lah kot. Jadi sebelum kita meneruskan agenda seterusnya, iaitu bacaan Yasin, saya ingin mengingatkan kepada perempuan, ibu-ibu dan kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya maklumkan di awal majlis tadi, siapa yang nak sediakan botol ayat kosong di sebelah ketika nak baca Yasin, boleh sediakan. Kenapa? Tak apa, nanti yang tu saya cerita lain lah. Tapi dalam keadaan masa yang terhad ni, perempuan boleh sediakan botol ayat di sebelah. So ayat tu boleh digunakan untuk minum. Niatlah apa jua sekalipun, insya-Allah Allah akan makbulkan. Yang kedua adalah bagi ibu-ibu, perempuan yang tidak boleh solat pada hari ini, macam saya beritahu awal tadi, perempuan boleh niat berzikir ketika membaca. Jangan niat baca Quran, tapi niat berzikir. Waktu itu Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan bahawa dibolehkan seorang wanita yang tidak boleh salat ataupun dalam keadaan kedatangan bulan, maka boleh membaca Al-Quran, tapi perlulah berniat berzikir. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau bagi perempuan yang boleh salat tetapi tiada wuduk, nak ambil wuduk dan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi mereka yang boleh salat, kalau nak pegang Al-Quran, peganglah dengan penuh adab. Ya, peganglah dengan penuh adab. Bagi yang awal tadi yang tak boleh salat,
puan-puan boleh pegang mushaf Al-Quran tafsir dan puan-puan boleh pegang buku yang macam ni. Naskah yang telah dikeluarkan, yang telah dicarikan keluar daripada Al-Quran untuk dijadikan buku kecil. Tapi tak boleh sentuh ayat yang ada di dalamnya kerana ianya adalah masih sebahagian daripada mushaf. Rasanya yang tu jelas ya. Sebelum kita mulakan majlis bacaan Yasin pada pagi ini, saya ingin mengingatkan pada perempuan, marilah kita sama-sama niatkan bacaan dan kita sedekahkan juga, bukan hanya kepada seluruh muslimin dan muslimat, tetapi kita sedekahkan juga pahala bacaan Yasin ini kepada suami Puan Nur Lizawati, iaitu Muhammad Fairuz Zami bin Khalid, yang telah pergi bertemu dengan penciptanya. Beliau adalah merupakan suami kepada Puan Nur Lizawati. Mungkin ada daripada kalangan perempuan yang rapat dengan almarhum. Bagi mereka yang rapat, alhamdulillah, teruskan berdoa, jangan putus-putus untuk berdoa. InsyaAllah semoga dengan pemergiannya Allah memberikan hikmah dan rahmat yang tidak putus-putus kepada keluarganya. Ya. Baik. Kita akan mulakan majlis bacaan Yasin. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
يحسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات
وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الحموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا
والسادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مرد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاء السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih atas penyertaan semua, terutama kepada Ustaz yang sudi memimpin bacaan kami, kepada pengerusi yang sudi bersama kami dari mula sampai akhir program, ahli jawatankuasa dan semua tetamu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program yang orang kata lagi mantap lepas ni. Dan insyaAllah saya mendoakan kebaikan untuk semua rakan-rakan kita di Puspanita. Jaga diri dan insyaAllah kita belum kalah tapi kita pasti menang. Sekian, Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Sama-sama.